Mengapa tuan-tuan sekalian? Serangan operasi Kasli daripada 7 Disember 2008 sampai Januari 2009, 25,000 bangunan hancur. Tuan-tuan, saya sebut tadi, dalam keadaan Gaza ni begitu sempit, penjara terbuka, Gaza Strip ni, bom jatuh kat meletup memang kena orang, tuan-tuan sekalian. Memang kena orang sebab mereka sangat sempit, padat penduduk, tuan-tuan sekalian. Jadi bangunan-bangunan yang hancur. Dan kalau tengok serangan Zain ni, mereka sasar ke atas balai polis. Batu menteri pertama mereka bunuh syahid tu menteri dalam negeri. Siapa? Said Siam yang awal sekali paling syahid, tuan sekalian. Termasuk Dr. Nizar Abdul Kadir Rayyan dengan anak-anak berbelah semua mati, tuan sekalian. Dia punya bom ni, tuan-tuan, Allah sayang tetap boleh buat tayangan, tuan-tuan. Saya minta maaf banyak-banyak pada tuan-tuan. Sepatutnya buat tayangan. Tapi dia jadi bertembung sebab Syekh An-Najjar datang ke Kuala Lumpur, dibawa ke Bukit Beruntung, tim Muslim Camp pergi buat tayangan di sana. Sayang, tuan-tuan sekalian, kalilah insya-Allah saya berjanji, tuan-tuan sekalian. Sayang, tunjuk macam mana dia punya kawah ledakan, tuan-tuan, besar, tuan-tuan. Macam mana tak mati beribu, tengok sekali turun bom sapu kawah, saya tengok Allahu Akbar, tuan-tuan. Bu kita keluar mata, kita hilang kata-kata, tuan sekalian. Hilang kata-kata. Dahsyat apa yang berlaku pada Palestin. Tuan-tuan bayang, dan masjid ini sasaran mereka, masjid, balai polis sasaran mereka. Mereka tahu kekuatan orang Palestin pada masjid mereka, pada masjid. Tuan-tuan sekalian, tuan-tuan, kawan-kawan nakal ramai dah kata ustaz pergi Palestin banyak kali. Buat balik muslimat Palestin seorang dah amboi, tuan-tuan. Tuan tahu memang Palestin ni comel, tuan-tuan sekalian. Orang lelaki kacak-kacak, muka macam Maher Zain ni muka, tuan sekalian. Nah, muslimat masya-Allah jangan cerita, tuan-tuan. Saya pergi Palestin rasa tak nak balik, rasa, tuan-tuan. Muslimat tak tengok muka comel lah. Tengok ni, tengok tangan jauh, kulit warna putih kemerahan. Muslimat Palestin, kulit jenis menggugak ketenteraman awam, tuan sekalian. Hidung macam-macam, bang. Kita lempar kain tuala, dia sambut dengan hidung. Comel, tuan. Tapi muslimat Palestin hafal Quran 30 juzuk. Mereka ni hafal Quran. Hafal Quran. Kalau tak hafal tanda, kamu buat apa tak hafal Quran? Kamu ke orang Islam malu kita hafal qul huwallah, kuliah, tuan-tuan. Dah. Nak beritahu mereka dia sangat kualiti. Kecil-kecil. Kalau saya masuk tahun lepas, tuan-tuan, mau cuti sekolah. Tapi di pantai Gaza tak ada halakah-halakah. Budak-budak yang tak pakai uniform, pelbagai pakaian warna. Saya tanya, anak ni buat apa? Dia kata ada halakah hafal Quran, hafazan. Sebab cuti sekolah, Kementerian Pendidikan memang buat program untuk kanak-kanak ni hafal Quran. Hafal Quran, tuan sekalian. Sebab itu Nabi SAW Nabi bersabda, asyraful ummati hamlatul Quran. Semulia-mulia umatku ialah orang yang hafal Quran. Tuan-tuan, orang hafal Quran, mereka tak boleh buat maksiat. Mereka kena membentengi diri mereka ada maksiat. Sebab tu saya cukup marah. Sebab ada beberapa kes 3 bulan lepas, Khabar Malaysia, dia buat gambar Dr. Mursi dengan piramid tu, dengan berhala piramid letak gambar Dr. Mursi. Khabar Malaysia. Saya cukup marah, tuan sekalian. Biadab. Dr. Mursi hafal Quran 30 juzuk. Sama dengan Syekh Ismail Hanif, tuan sekalian. Tuan-tuan, hafal Quran dia tak boleh buat maksiat. Ustaz-ustaz kadang-kadang terlupa, tuan-tuan. Terlupa. Masjid Negara. Akhir lapor kawan saya Ustaz Zul. Dia dah ada Quran Jakim. Masa tu belum kubur lagi Masjid Negara. Dia kata pagi Jumaat Masjid Negara sediakan 100 buku nasi lemak. Nak tarik, orang ramai datang solat jemaah. Nanti tarik 100, nasi lemak 100. Jadi budak mak-mak gian pun singgah semaya free makan. Hari tu Tok Imam tak ada. Dia kata kawan-kawan sudah tolak siapa, tolak seorang naik, tuan. Tengah tolak naik, tuan sekalian. Ustaz ni kawan-kawan sama hafal Quran. Baca dah surah sejarah Jumaat, dah baca tengah, tuan sekalian, sampai qul ya tawaffat. Masuk budak-budak dah 3-4 orang serentak, dia akad takbir Allah, Allah, Allah. Sudah Tok Imam dah tergugah dah. Qul ya tawaffa, dia lekat. Qul ya tawaffa. Kawan-kawan belakang pun tak sempat nak refresh, tak ingat nak sambung, tuan sekalian. Duk main qul ya tawaffa, qul ya tawaffa, qul. Budak dadah sambung qul huwallahu ahad. Sambung qul huwallah, tuan sekalian. Quran ni begitulah. Mata jaga, mulut, telinga semua kena jaga, tuan sekalian. Dan itu rupanya pendidikan diberi kepada kanak-kanak Palestin. Masya Allah, tuan-tuan. Inilah saya tengok kualiti sungguh mereka kena jaga Quran, tuan sekalian. Kualiti sangat mereka jaga Quran. Tengok kalau gambar Malaysia, dia suruh kita baca Quran. Mujuk kita hafal sikit lah, tuan-tuan. Ni suruh baca Quran. Dia keseronok tengok kita boleh baca Quran. Dia kata kamu tengok. Jadi memang sangat takjub tengok orang Melayu kita ni boleh baca Quran, tuan-tuan sekalian. Jadi muslimin dan muslimat sekalian, saya nak beritahu tuan-tuan sekalian macam mana serangan ni mereka buat. Dan jahat Yahudi ni, tuan-tuan, hospital pun mereka bom. Hospital mereka bom.
Yang pertama dulu pun saya di Hospital Syifa pergi, yang minggu lepas pun Hospital Syifa juga tuan-tuan. Pergi tengok masuk ICU tuan-tuan. Saya rasa tak nak cakap tengok orang yang sedang sakit ni macam mana. Hak paling teruk dulu sebab ribuan yang terkorban dan ubat bius habis di hospital. Masa Hosni Mubarak memerintah. Hosni Mubarak tuan-tuan dapat 1.3 bilion USD daripada Amerika Syarikat, sekutu Israel. Jadi macam mereka kawal Rafah border ni tuan sekalian, dan mereka sekat bantuan kemanusiaan. 40 km daripada Rafah border bandar Al-Arish. Al-Arish dalam stadion penuh dengan pakaian, ubatan tuan-tuan sekalian, kain selimut dan sebagainya. Ini hak operasi Kasli awal 2009. Sedangkan di Palestin orang cukup susah. Hingga mereka kena korek bawah-bawah buat turun bawah tanah tuan-tuan sekalian. Tuan-tuan, saya masuk Hospital Syifa, tengok orang duk kumat kami baca sesuatu, baca Al-Quran. Saya ingat mula-mula mereka nak mempertahankan hafazan biar jangan lupa, nak refresh. Rupa kawan beritahu mereka ni tuan-tuan sakit, ubat bius tidak ada, alternatifnya baca Quran. Al-Quran mukjizat. Kita panggil Quran Al-Huda, Al-Bayan, An-Nur, At-Tibyan, Al-Furqan, Al-Tanzil, Al-Kitab, Asy-Syifa. Apa Asy-Syifa? Penyembuh. Quran ni penyembuh. Ibu-ibu, bapa-bapa yang dirahmati oleh Allah sekalian, betul. Kita sakit apa tuan-tuan? Tuan-tuan ada batuk karam? Batuk karam? Tuan-tuan ambil air, masak. Ambil air minum, air masak. Baca surah Al-Hasyr, kata lau anzalna hadzal Quran. Siapa habis kita tiup air, niat hati ni Asy-Syifa. Kita dah baca tu, kita minum, insya-Allah batukan kita akan pecah sedikit demi sedikit. Saya pernah kena tuan-tuan tahun 1997. Baca buku Dr. Hadim, kita baca dia pecah sedikit demi sedikit, tak kena operation tuan sekalian. Masya-Allah. Tuan-tuan sakit apa tuan-tuan? Yang paling masalah sekarang tuan-tuan, saya lihat sakit apa? Sakit sosial. Tuan-tuan, anak-anak nakal, remaja nakal pada hari ini. Saya minta tak sempat beritahu Ustaz Hafiz. Patut kena perkenalkan penceramah lah. Dia tak sempat saya lewat, minta maaf tuan-tuan. Jadi saya selain pada pendakwah, saya perlu dimotivasi. Saya kerja saya masuk sekolah, keluar sekolah. Masuk universiti, keluar kolej tuan-tuan sekalian. Untuk ceramah pada anak-anak, remaja-remaja. Yang gejala sosial teruk hari ni, Lembah Kelang. Saya pun PhD bidang pendidikan, alhamdulillah tuan sekalian. Jadi senang kita masuk sekolah-sekolah tuan sekalian. Masalah cukup besar, zina ni fenomena. Zina fenomena tuan sekalian. 1 Januari tahun 2000 sampai 30 Oktober 2008, statistik Jabatan Pendaftaran Negara JPN, seramai 257,000 anak luar nikah. Paling ramai anak-anak orang Melayu. Tuan-tuan percayalah, paling ramai anak orang Melayu. Ini statistik JPN. Dan kalau saya masuk sekolah tu, kita akan diberi taklim oleh guru besar pengetua ni, dia akan cerita benda sama, masalah zina. Budak sekarang tingkatan 3, tingkatan 4, tingkatan 2 perempuan ramai berzina tuan-tuan sekalian. Jenama kondom sompok dogo Durag. Pandai tuan-tuan, dia buat ada kondom tu perasa. Ada kondom perasa strawberry, kondom tuan-tuan sekalian. Perasa strawberry, mujur tak ada kondom perasa durian tuan-tuan sekalian. Ada anak punya buat spot check di sekolah tuan, check di sini. Biasa tangkap budak-budak buat kondom ke sekolah. Pelajar-pelajar perempuan buat kondom safety untuk keselamatan. Tuan-tuan, nak beritahu ni masalah budak-budak nakal. Kalau Kuala Lumpur tuan sekalian, sebenarnya dia pendidik dia. Budak-budak dia Ponteng ni daripada sekolah pergi ke Times Square. Budak-budak perempuan tuan-tuan sekalian, budak-budak perempuan tuan sekalian. Masuk tandas tukar, uniform sekolah buka ni, keluar ni. Depan kasut stokis semua, belang semua. Tanya fashion apa dik? Gotik bang, gotik. Gotik ke geletik wallahu alam lah tuan-tuan. Nak beritahu ni anak-anak muda pada yang lelaki sama, perempuan pun sama tuan sekalian. Zina. Tuan-tuan, saya pergi pusat pemulihan akhlak remaja yang mengandung tuan sekalian. Kawan kita Ustaz Roslan buat. Depan ni 3 orang. Depan ni ada buku catatan semua, ada maghfirah, ada hizib Imam Nawawi, bersih dan muka alhamdulillah. Muka comel-comel tuan sekalian, 43 orang comel-comel tuan sekalian. Rupa kita mengandung dan berzina dengan 15 orang dengan 10 orang tuan sekalian. Muka cantik-cantik, umur 16 17 tahun. Yalah, budak-budak comel ada masalah tuan-tuan. Kalau muka pecah gudang, siapa nak tuan sekalian? Tuan sekalian, zina tuan sekalian. Budak-budak nakal. Orang selalu tanya, ustaz, ada tak ayat Quran kita nak bubat anak-anak kita nakal, kerah kepala, hak degil? Ada. Saya sebut depan ni tuan sekalian. Hak lelaki terang rempit tuan. Rempit ni Allah, bukan Lembah Kelang saja. Fenomena KL Menjerit ni bukan Lembah Kelang saja, seluruh negara. Saya ingat paling teruk Terengganu. Sampai tak tahu, Terengganu paling teruk tuan-tuan. Sampai Bukit Aman turun pasukan khas ke Terengganu tuan-tuan, pukul 3 pagi.
Boleh, ribu konvoi Terengganu. Lalu depan Masjid Pengganda Baru. Besok saya Masjid Pengganda Baru malam esok. Ni tepat depan. Siapa 1000 motor ni ataupun 7-800 motor ni ramai tuan-tuan sekalian. Dia boleh tutup jalan. Punya ramai tuan-tuan sekalian. Saya balik tuan-tuan sekalian. Ceramah itu tengok dia angkat tayar wheelie. Dia puas wheel tayar depan wheelie, lepas wheelie tayar belakang pula wikang. Wheelie, wikang, widai tuan-tuan sekalian. Hebat je tuan-tuan. Dia akak tayar motor awet di belakang tu, gesek helmet pada jalan raya. Betul. Keluar api. Allah, terkejut Allah. Yang kata kita terkejut, orang gila pun terkejut tuan-tuan. Aku gila pun tak buat macam ni. Tuan-tuan, tak erti nilai. Saya ingat kawan saya Ustaz Nasir Daud Kelantan. Kawan saya di Kelantan, Ustaz Nasir Daud. Tak kenal. Dia kata cancel dia orang gila. Satu hari nak keluar rumah dia tuan-tuan. Dia orang wakil rakyat nak keluar rumah mari orang gila kampung dia. Kau tu pagi mari dah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, dia ceramah agama kat Ustaz ni belajar kat Mesir tuan-tuan. Dia tahu dia kata Ustaz tahu dia kata sifat wajib bagi Allah Ta'ala ialah 20. Maka pagi ni dia kata wajib Ustaz bagi pitih kat Ambo kat saya RM20 dia kata. Minta duit tuan-tuan. Allah Ustaz dia kata dalam hati lah. Dia cerita susah kalau tak beri takut dia jajah satu kampung wakil rakyat kedekut semua payah juga wakil rakyat tuan-tuan. Ustaz dia cuba nak deal nak bunuh. Dia kata macam mana kalau Ambo beri separuh? Ambo beri RM10, RM10 boleh? Tak boleh Ustaz kata orang gila tadi. Sebab sifat wajib bagi Allah Ta'ala 20, maka wajib Ustaz bagi pitih kat Ambo RM20 kata. Ustaz dia pun seluk nok duk kepih beri. Senyum. Assalamualaikum. Balik orang gila. Ustaz dia kata nasib baik orang gila ni mari pagi-pagi sandar pada sifat wajib bagi Allah Ta'ala 20. Kalau dia mari pagi-pagi Ustaz Asma'ul Husna 99 habis 100 ya pitih Ambo. Marah asal orang gila pun erti nilai 10, nilai 20. Tapi anak muda kita tak erti nilai nyawa tuan-tuan sekalian. Tak erti nilai nyawa. Apa makna nyawa? Pertanggungjawaban di akhirat. Tak berganjak kaki anak Adam. Azan.